Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Bermula ini ialah satu masalah, yakni suatu yang dibuat soal akan dia. Idza qila laka, apabila dikatakan bagi engkau, yakni fi su'al, pada menanya, wa kaifa tu'minu billah, dan bagaimanakah beriman dengan Allah. Tu lagu mana beriman dengan Allah Ta'ala tu. Hari itunya orang panggil secara ijmali. Dia menyata secara ijmali. Jadi malam ni dia nak menyata secara tafsili. Ni orang panggil isyarat kepada iman tafsili. Iman secara satu persatu. Maka apabila orang tanya lagi tu, fal jawabu, maka bermula jawabnya, antakula, bahawa engkau kata, innallaha ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala tu ahadun wahidun. Memanglah ahad dengan wahid tu beza iktibar maknanya. Kalau terjemah sama-sama satu. Sebab tu kalau kita buka dalam tafsir Jalalain hak cetakan lama tu, riwayat hadis tentang Asmaul Husna, dia bukan bila wahidus samadu, tidak. Kerana kau duduk nasyid lah ni al Asmaul Husna tu wahidus samadu. Kalau kita buka hak cetakan lama, wahidu ahadus samadu, gitu. Tu kerana wahid dengan ahad tu iktibar makna tu lain-lain. Lain-lain. Tu kayanya bahasa Arab tu lagu tu lah. Ahad, wahid, wahdah. Beza tu. Iktibar makna lain-lain. Maka sebab tu kalau kita mengaji sifat 20 tu, dibahas orang panggil keesaan Allah Ta'ala ni dalam satu namanya dipanggil wahdaniyah. Bersangatan esa Allah Ta'ala tu taklil mubalaghati. Bersangatan esa Allah Ta'ala ai fi zat wa fi sifat wa fil af'al. Bersangatan esa Allah Ta'ala tu pada zatnya, segala sifat-sifatnya, dan pada segala perbuatannya. Itu. Cuma di sininya dia kata ahadu tu aimun faridun bis sifati la musyarakalah, la musyarikalahu. Boleh tak? Tu ketunggalan lah Allah Ta'ala tu dengan segala sifat. Kalau kita buka Hasyiah Matari bagi Sitinul Masalah, ahad tu i'tibar zat, esa i'tibar zat. Tu aimun faridun bis sifati la musyarika lahu. Ketunggalan lah ia Allah Ta'ala tu dengan segala sifat-sifatnya. Tiada yang menyengkutui lah baginya, bagi Allah Ta'ala, yakni pada segala sifat-sifatnya. Artinya segala sifat-sifat Allah Ta'ala tu sesekara belaka. Itu. Tu orang panggil kam muttasil pada sifat tu, ternafi kam muttasil pada sifat.
Sifat-sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu-satu jenis jua di zat dia. Itu. Ataupun ternafi juga pada sesuatu yang lain, sifat yang sama pada nama dan makna pada sifat Allah Ta'ala. Tidak ada. Artinya tidak ada di sesuatu zat selain daripada Allah yang sama nama dan maknanya dengan sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Kalau ada sama pada nama tu tak mengapa. Nama kudrat. Ini nama kudrat juga. Tapi kudrat sini dengan makna usaha. Tak apa. Ada pun kudrat Allah Ta'ala dengan makna perkuasa. Artinya sifat sengerti atas jalan memberi kesan, memberi bekah. Coding. Tak ada hal lah, kita turut hak dia lah. Wahidu. Allah Ta'ala tu pula wahidu. Ahadu tu dia kata munfaridun bisifati la musyarikalah. Ketunggalan lah ia Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Tidak ada kongsi baginya, tidak ada yang menyengutui baginya. Yang ini tidak ada yang menyerupai bagi sifat-sifat Allah Ta'ala pada nama dan makna. Itu orang panggil munfasir pada sifat. Wahidun ay munfaridun, ketunggalan lah Allah Ta'ala bizati dengan zat. La syarikalahu, tidak ada yang menyengutuikan zat Allah Ta'ala. La syarikalahu, tidak ada yang menyengutu baginya, bagi Allah Ta'ala, yang ini pada zatnya tak ada. Artinya tidak ada satu zat yang sama seperti zat Allah Ta'ala. Itu ia panggil ternafikan munfasir pada zat. Dan zat Allah Ta'ala tu sendiri tidak boleh dikerak, dibelah dan dikerisik. Artinya ternafikan mutasil pada zat. Itu. Kenapa dia bila ahad wahid dulu? Tu. Kidam bakok tengah tak bila dia deh. Bila juga belakang lah. Batin. Karenanya orang panggil yang paling besar dalam perbahasan ilmu ketuhanan ni, ilmu sifat ketuhanan ni ialah, antara lainnya ialah tentang keesaan Allah. Hingga-hingganya nama ilmu ni pun dipanggil ilmu tauhid. Tu kenapa dipanggil ilmu tauhid? Karenanya salah satu daripada perbahasan ilmu ni ialah wahdaniyah Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala. Dia panggil mimba bitasmiyatil kulli bil juz'i, daripada bab mempernamakan sekalian mata pelajaran ni dengan juzuk perbahasan di dalam ilmu ni. Bab tu namanya tauhid. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Tauhid tu bukan ambil daripada ahada. Ada ustaz apa nama nasuha apa, kata ahada. Wahada yuwahidu tauhidan, ambil daripada wahada yuwahidu tauhidan, bukan ahada dah. Wahidun, ahadun, wahidun. Hayyun, baru masuk pada sifat ma'ani. Tapi hayyun tu kena ke zat. Zat yang maha hidup, ai bihayatin, dengan sifat perhidup. Zat yang maha hidup dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala tu sifat hayah. Kalau hayyun saja tu Mu'tazilah tak ingkar. Tidak ingkar. Tapi kenapakah Imam Abu Laith dia tak kata hayat? Ni karenanya dia rata risalah ni untuk orang-orang yang mubtadi benar-benar, orang awam. Untuk pegangan orang awam. Dalam kitab Nuruz Zalam pun kita mengaji. Sayugianya kita nak mengajar orang awam tu, tak perlu kita nak bawa orang panggil pada masalah sifat zat dan sebagainya. Hingga baru datang ke orang panggil kepeningnya pada kepala otak orang awam. Melainkan kita tu pandai surah, pandai hurai, sehingga dia tu tak berasa berat. Hak malaknya kita awak mari dengar Allah maha hidup, Allah maha kuasa, Allah maha menentu, gitu lah. Itulah kitab Nuruz Zalam tu ada cerita. Tapi kalau ikut pegangan ahli sunnah wal jamaah sengatinya, hayyun bihayati. Allah Ta'ala tu zat yang maha hidup dengan sifat perhidup. Sifat perhidup yang mana? Qadimatin, bihayatin qadimatin, dengan sifat perhidup yang sedia kala. Qaimatin bizati, yang ada di zat Allah Ta'ala. La biruhin, tidaklah dengan ruh. Walaupun ruh qadim pun tak boleh kita i'tikad Allah Ta'ala hidup dengan ruh. Tu haram. Kenapa? Kerana ternafi wahdaniyah Allah Ta'ala. Kerana ruh-ruh tu bukan sifat bagi zat, tapi satu zat yang lain pula. Tu.
Kalau kita i'tikad kata Allah Ta'ala hidup dengan roh, lazim daripada tu artinya zat Allah Ta'ala berjising. Tu kerana roh tu dia memenuhi ruang bagi jasad seorang tu. Kalau gitu zat Allah Ta'ala berjising. Maka sebab tu tak boleh kita i'tikad Allah Ta'ala tu hidup dengan roh. Bahkan Allah Ta'ala tu hanya hidup dengan sifat hidup yang ada di zat Allah Ta'ala. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan kita ni ialah Tuhan yang maha hidup, tidak mati. Jangan awak kira Tuhan Wahizam. Tuhan Wahizam tak hidup tak mati. Berapa tahu? Jenis tak hidup tak mati tak haid je lah. Tu belak je, tak hidup tak mati. Kita dak hidup tak mati. Itu hayyun bihayatin qadimatin qaimatin bizzati la biruhin. Allah Ta'ala tu zat yang maha hidup dengan sifat hidup yang sedia kala. Yang ada sifat hidup tu di zat Allah Ta'ala. Bukan hidup dengan roh, bukan. Itu. Alimun. Allah Ta'ala tu zat yang maha mengetahui. Alimun ay bi'ilmin qadimin qaimin bizzati. Allah Ta'ala maha hidup dengan sifat maha mengetahui. Zat yang maha mengetahui dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Tu. Maka orang panggil ahli sunnah wal jamaah tu dia faham orang panggil secara dilalah iltizamiyah. Kita duk sebut sama dah. Memang dalam Quran tu tidak disebut, sebab tu Mu'tazilah ingkar. Kerana apa dalam Quran tidak disebut Allah Ta'ala tu innallaha ta'ala yatasifu bil ilmi bil qudrati bil iradati bis sam'i wal basari bil kalam. Tak ada. Dalam Quran tak ada disebut lagu tu. Lepas tu ahli sunnah wal jamaah faham kat mana? Faham kata zat Allah Ta'ala yang maha hidup secara pengertian yang direti tu dipanggil dilalah. Pengertian secara lazim iltizamiyah, secara automatiknya bila Allah Ta'ala kata zat dia zat yang maha mengetahui, tentu dah bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat pengetahuan. Gitu. Faham secara lazim dia panggil dilalah iltizamiyah. Dilalah mutabaqah tu memang tak ada lah. Sebab tu tak kufur Mu'tazilah ingkar kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam. Mu'tazilah ingkar tu kufur tak? Tak kufur. Tak kufur. Kenapa? Kerana perkara tersebut tidak disebut oleh Allah Ta'ala dengan dilalah qat'iyah, dengan dilalah mutabaqah di dalam Al-Quran. Tetapi atas jalan dilalah iltizamiyah, ya ada. Lagi pula Mu'tazilah dia faham kata kalau Allah Ta'ala tu bersifat, maka sifat Allah Ta'ala tu qadim ke hadis, sedia kala ke baharu. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala baharu, bermakna zat Allah Ta'ala pun baharu, mustahil ala Allah. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadim, maka la ta'addadatil qudama'u, nescaya berbila-bila benda qadim. Maka ta'addudul qudama' mustahil. Berbila-bila benda qadim tu mustahil. Itu. Maka ahli sunnah wal jamaah jawab. Berbila-bila benda qadim itu mustahil, tapi pada zat yang berbila-bila. Ada pun sifat yang berbila-bila tapi duduk di satu zat yang sama, maka tu tidak mengapa. Kenapa? Kerana zat dengan sifat tu tidak boleh bercerai tangga. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Dekat sikit. Muhitin, sifat pengetahuan Allah Ta'ala tu meliputilah ia bil wajibi wal jaizi wal mustahili. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan perkara yang wajib atas jalan wujub. Itu bil wajibi ala sabilil wujubi, wal jaizi ala sabilil jawazi, wal mustahili ala sabilil istihalati. Gitu. Jadi Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap perkara tu. Tu muafakat dengan perkara tersebut. Itu. Lagi pula tidak terdahulu dengan jahil, tidak sabqul jahl. Tidak terdahulu dengan jahil. Maka tentu tidaklah orang panggil apa lawal bagi jahil, lawal bagi ilmu tu iaitu jahlu au fi maknal jahli. Mana fi maknal jahli? Seumpama ilmu kasbi, itu ilmu badihi, ilmu nazari, ilmu daruri, itu semua tu mustahil ala Allah.
Qadirun, zat Allah Ta'ala zat yang maha amat berkuasa biqudratina, biqudratin qadimatin qaimatin bizati, dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala tu sifat perkuasa, satu sifat. Kan satu sifat perkuasa tu qadimatin yang sedia kala, qaimatin yang ada sifat perkuasa tu bizati, tu dia zat. Tu sebab tu ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah tak kena bila dah kaunuhu qadiran. Kenapa? Diri kita faham dah, kita faham kudrat tu ada di zat, itulah kaunuhu qadiran. Nak keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Baik. La bimu'ajalatin, tidak kuasa Allah Ta'ala tu dengan bantuan. Tidak memerlukan, orang panggil mu'ajalatin, tidak diperlukan dengan bantuan, kena tolong dia kata baru dia mampu, tak. Wala wasitatin, dan tidak dan tanpa ada perantaraan, tidak memerlukan perantaraan. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kenyang tu tidak perlu kepada makanan. Allah Ta'ala nak bagi hilang dahaga haus, tidak perlu pada air minuman. Allah Ta'ala nak bagi sihat, tidak perlu pada ubat. Lepas tu, ya kita duk makan bila kenyang tu, dahaga minum air tu, nak sakit demam ke apa telan ubat Panadol tu, itu orang panggil ala sabilil adati saja, atas jalan adat, yang mana tiap-tiap hukum adat tu sah menyalahi. Allah Ta'ala buat tu di sisi saja, di sisi asbab musabbab, bukan dengan musabbab, dengan asbab musabbab, bukan Allah Ta'ala buat sesuatu tu dengan sebab musabbab, tidak, tapi di sisi sebab musabbab saja. Kalau dengan sebab musabbab tu, berartinya Allah Ta'ala tak mampulah nak bagi kenyang kalau tak ada makanan. Tak mampulah orang panggil hilang ke dahaga kalau tanpa air. Tak mampulah bagi apa sehat tanpa ubat. Tak. Tu. Bahkan tanpa sekalian sabab pun, Allah Ta'ala tu musabbibul asbab. Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala sebab. Nombor 3. Habis itu. Tanpa wasitah. Sebab itulah kita orang mukmin ni makan nasi, kau minum air, kau telan ubat Panadol ke, tetaplah kita tidak mengiktikadkan sekalian perkara tadi dapat memberi bekas. Tidak. Tu hanya yang memberi bekas, yang memberi sehat, yang memberi kenyang, yang memberi hilang dahaga, dah apa-apa saja dah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yalhaquha, dan tidak menghubungilah akan dia, akan sifat kudrat tu, ajzun, oleh lemah. Tak berhubung langsung sifat perkuasa Allah Ta'ala tu oleh lemah. Bukan kata tekah-tekah berasa tak yekat tu hai. Bukan. Ada tekah-tekah tu hai lemah. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala senantiasa bersifat dengan sifat perkuasa. Sifat perkuasa Allah Ta'ala tu tidak sedikit pun berhubung akan dia oleh ajzun, oleh lemah. Bahkan ajzun tu sifat mustahil ala Allah. Tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan lemah, dengan ajuz. Ammatit ta'alluqi lil mumkinati, meratai, mengumumi, meratailah ta'alluq sifat perkuasa kudrat Allah Ta'ala tu lil mumkinati, bagi sekalian benda yang terima sungguh, terima tidak, terima ada, terima tak ada, aitaratan ukhra lah, itu maksud. Artinya kalau kita baca Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai' pada kata qadir itu bukan sekalian perkara tu, itu masuk benda mungkin sahaja. Ni innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu ai al-mumkinat. Begitulah. Adapun innallaha bi kulli syai'in alim. Syai' situ masuk habis sekalian perkara tu. Al-wajib wal mustahil wal jaiz. Itu lagu tu. Muridun, zat Allah Ta'ala zat yang maha menentu, bi iradatin qadimatin qaimatin bizati, dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala tu sifat penentu,
Sifat penentu tu qadimatin, sedia kala, qaimatin, adalah ia sifat iradat, sifat penentu tu bizati, di zat Allah Subhanahu wa taala. Ada di zat Allah Taala. Tak bercerah tangga. Sama juga orang panggil dengan qudrat ammatit ta'alluqi lil mumkinati. Meratailah sifat penentu ni takluknya kepada benda-benda yang terima ada, terima tak ada. Tapi biba'di ma yajuzu 'alal mumkinat lah, dengan sebahagian perkara yang harus di atas mungkin, iaitu mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu amkinatun azminatun azminatun amkinatun. Apa tu? Apa? Kide? Tak ingat lah. Azminatun amkinatun. Nah, sudah. Kazal maqadirur rawasiqat itu tahu. Azminatun amkinatun. Apa? Ingat? Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu. Betul? Azminatun amkinatun jihatu. Kazal maqadirur rawasiqatu. Okey, ingat ke angga? Apa dia kan orang tauhid ni. Lupi ingat tak lupi berat lupi. Al-mumkinatul mutaqabilatu, bermula segala mungkin-mungkin yang berlawan-lawanan. Wujuduna wal adamus sifatu, ialah ada dan nak ada kita, lawannya tiada kita. Jadi Allah Ta'ala menentu dengan ada, tiada dak. Allah Ta'ala menentu dengan tiada, ada dak. Ada tu tidak lah. Wujuduna wal adamus sifatu, sifat. Sifat tu maknanya merah putih ke apa ke. Itu sifat tu umum lah. Tapi sifat kehendak dengan wujud pun ya ada. Wujud mana sifat yang ma'ani ya bang, ada tu ni. Hitam, putih, sawa mata ke apa. Rambut kita tu ada tu dengan hitam, putih dak. Putih hitam dak lah. Gitu. Azminatun amkinatun jihatu. Segala zaman-zaman, segala tempat-tempat dan pihak-pihak itu pun tidak semua. Bi ba'di ma yajuzu alaih, mana masa tertentu. Kalau tentu zaman Firaun, zaman Muhyiddin dak lah. Gitu. Ni. Zaman Nabi Muhammad, zaman tu ada dak lah dianya. Gitu. Lagi apa lagi? Azminatu amkinatu, segala tempat-tempat, bergaduk semua tertentu. Tu ada tu kita di Sungai Buloh, Sungai Besi dak lah. Sungai Kelantan budak juga. Ni. Lepas tu jihad tu, jihad. Kanan kiri dak lah, depan belakang dak lah. Itu atas bawah dak, bawah atas dak. Lah gitu. Kazal maqadirur rawasiqatu, demikian juga qada-qada. Segala qada-qada. Kalau tinggi pendek dak, kalau rendah panjang dak. Gitu. Itu orang panggil sifat iradah. Sami'un. Allah Ta'ala tu zat yang maha mendengar. Ai mudriku. Mudriku deh. Mudrikul masmu'ati, mendapatkan akan segala benda-benda yang didengar. Ini dia menjalani di atas qaul Imam Sa'duddin At-Taftazani, kalau tak silap ni. Tu kerana kalau kita kira hak jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, sama'un wal basaru tu sama-sama mudrakul maujudah. Mendapat akan segala benda-benda yang ada. Tak semestinya benda hak didengar. Benda hak ada, sama ada benda tu hak didengar atau pada adat tidak boleh didengar. Mana seumpama zat boleh dengar, zat pada adat tak boleh. Tapi Allah Ta'ala mendengar zat. Allah Ta'ala mendengar rambut. Allah Ta'ala mendengar warna hitam yang ada pada rambut. Itu. Itu kau hak jumhur lah, hak rajihnya.
Tapi dak sini awak mari mudrikul masmu'ati. Mana mendapat segala benda-benda hak didengar bisa main qadimin bizzati, dengan sifat pendengar yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Basirun, zat Allah Ta'ala, zat yang maha melihat. Ay mudrikul mubsarat atau mubsirati, mendapatkan segala benda-benda hak dapat dilihat. Hala wujudiha, ketika mana adanya mubsirat tadi tu. Benda-benda hak dapat dilihat tu. Benda-benda hak mubsirat tadi tu, hak dapat dilihat tu, ketika mana ada dia, Allah Ta'ala dapat lihat bibasarin qadimin qaimin bizzati, dengan sifat pelihat yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Ni yang menjalani di atas pendapat Syekh Sa'duddin At-Taftazani lah ni. Kalau tak silap sayanya hurai lagu ni jalanan Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Cuba buka lah Syarah Sawi Jawharatul Tauhid. Dalam tu Syekh Sawi ada sebut. Itu pendapat Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Kalau jamhur ulama ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala mendengar dan melihat dengan bersepakai di zatnya sifat pendengar dan pelihat akan tiap-tiap benda yang ada. Sama ada benda ada tu bahasa zat ke atau bahasa suara ke. Sama ada benda ada tu qading ke atau hadis, tak kira. Tuhan dengar belaka-laka tiap-tiap benda yang ada. Sama ada benda ada tu qading atau hadis. Artinya Allah Ta'ala mendengar zat Allah. Allah Ta'ala melihat zat Allah. Allah Ta'ala mendengar segala sifat-sifat wujudiyah ada di zat Allah. Wujudiyah yang ada di zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat segala sifat-sifat wujudiyah yang ada di zat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mendengar sifat pendengar kerana dia ada. Dengan sifat pendengar. Dan Allah Ta'ala melihat sifat pelihat. Dengan sifat pelihat. Allah Ta'ala melihat sifat pendengar dengan sifat pelihat. Allah Ta'ala mendengar sifat pelihat dengan sifat pendengar. Sila lagi, habis lagi. Habis itu. Mutakallimun. Zat yang maha berkata-kata. Zat yang maha berkata-kata ni tak ada khilaf tak ada khilaf dalam millah kita, dalam firaqil Islam, dalam mazhab firqah dalam Islam ni tidak ada khilaf tentang apa, tentang zat Allah Ta'ala tu zat mutakallimun. Allah Ta'ala zat yang maha berkata-kata tu tak ada khilaf. Patut hak khilafnya apa? Hak khilafnya ada ke tak sifat perkata di zat Allah Ta'ala. Itu. Ada ke tidak sifat kalam tu di zat Allah Ta'ala? Kalau ada tu pula berhuruf ke bersuara? Maka menjalani oleh Mu'tazilah, tak ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana bila sebut kata kalam, mesti berhuruf bersuara. Huruf suara tu baru mustahil nak dia ada di zat Allah Ta'ala. Itu Mu'tazilah. Maka makna Allah Ta'ala berkata-kata dengan mana? Aujada, menjadikan akan kalam. Tu Mu'tazilah dah tu ni. Pelik dia. Istiqaq daripada mana? Aujada tiba-tiba mutakallim. Istiqaq kat mana tu jadi mutakallim. Zat Allah Ta'ala tu zat yang menjadikan huruf suara, tiba-tiba kerana itulah dipanggil zat Allah Ta'ala mutakallimun. Kenapa itu? Patut Allah Ta'ala menggerak tak? Allah Ta'ala menggerak tak sesuatu? Menggerak. Patut panggil mutaharrikun. Jadi pelik Mu'tazilah situ kenapa? Mu'tazilah ni satu halnya dia tidak isbat dah sifatnya. Kemudiannya bagi dianya kalau kata ada sifat kalam tu sendiri mesti berhuruf bersuara, maka tertegah nak dia ada di zat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala zatun mutakallimun, zat yang maha berkata-kata dengan mana Allah mengadakan huruf suara. Itu makna zat Allah Ta'ala berkata. Tidak ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Itu Mu'tazilah. Ada pun hasyawiyah atau karamiyah, mereka pula kata ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala, yang mana sifat tersebut huruf suara yang qading keluar daripada zat Allah Ta'ala tu huruf suara yang qading. Tu dua kelompok ni, dua-duanya orang panggil tu hulu belaka-laka. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah ni duduk tengah-tengah. Mana? Iaitu Allah Ta'ala dikatakan zatun mutakallimun, zat yang maha berkata-kata. Mutakallimun artinya zat yang berkata-kata, zat yang maha berkata-kata. Kenapa? Kerana diistiqaqkan daripada zat tu ada sifat kalam, perkata.
Yang mana kalam tu tidak semestinya berhuruf bersuara. Jangankan kalam Allah Ta'ala ada di zat Allah Ta'ala, kalam yang ada di dalam hati kita atau di anak tekak kita pun tak berhuruf tak bersuara. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Gitu deh. Innal kalama la fil fuadi. Hanya kalam tu ada di dalam hati. Ada. Huruf suara ada dalam hati kita? Tak ada. Kalam hak dalam hati itulah orang panggil hadisun nafsi. Hadisun nafsi. Mana mensediakan untuk berkata-kata. Gapo hak kita nak cakap ni tu ada dalam hati kita. Aku jumpa Lupi ni mana yang nak ayak ke dia. Aku tak puas hati mana kan. Dalam hati kita. Ada dah ni nak ayak gapo. Bawa jumpa dengan dia dekat. Pi, main ya nak kacak ni. Ngondong tubik lah. Duduk dalam hati tadi. Contoh. Kau jumpa orang nak kacak, ada lagi dalam hati kita. Nak kacak gapo lah ni. Kawan tak. Gitu lah. Tak siap dah nak cakap gapo. Nak kacak lagi dengan Lupi. Tak kacak lagi. Muka Lupi tak ada lagi lah. Nak kacak dengan meja dengan dinding. Gila panggil. Nak kacak Lupi. Mu ni. Aku tak faham. Orang panggil gila mu tu. Tentu dah orang tak kacak gitu dah tu ni. Yu'idu kalaman tu dalam hati hadisun nafsi. Ya cakap ada lagi Lufi tak lagi. Baru Lufi jumpa lah depan mata, barulah cakap gogang. Itu orang panggil apa hak dalam hati kita tu orang panggil kalam nafsi kita. Kalam nafsi kita. Sama juga ada di anak tekak. Jadi ada hak tak puas hati dengan Syekh pada Mekah. Dia kata Syekh pada Mekah wak misal dengan dalam kitab Baqarah tu sifat kalah ada di anak lidah, di anak tekak kita, tak berhuruf tak bersuara. Ya kata orang Arab dalam kitab semua kata innal kalama la fil fuadi. Kalau di anak lidah, di anak tekak, maknanya innal kalama fil lahti. Itu ni. Innal kalama fil lahti. Anak tekak, anak lidah. Royak ke dia. Sama ada di dalam hati kau ada anak tekak ke, tak boleh buat kiyah dengan Allah Ta'ala belaka-laka. Ulama wak mari syair tadi tu, syair akhtal tadi tu nak cerita katanya kalam hak ada di kita pun ada hak tidak berhuruf tidak bersuara. Tu ya. Bukan nak kata Tuhan tu ada hati, yang maknanya kalam nafsi Tuhan tu adalah hati Tuhan gitu. Bukan. Mau dia anak tekak Tuhan. Tak gak. Lepas tu nak cerita kata kalam yang dibuat hasar, disangkatkan oleh Mu'tazilah mesti berhuruf tak bersuara tu tak betul. Mu'tazilah kata kalam mesti berhuruf tak bersuara. Tak semesti gitu mana seolah-olah gitu seolah-olahnya lagu tu. Mu'tazilah kata kalam mesti berhuruf bersuara. Mesti sebut kata kalam mesti berhuruf bersuara. Ahli sunnah kata tak mesti gitu hak dalam perutmu tak berhuruf tak bersuara. Lagu tu. Bukan nak misal ada di perut tu. Tuhan mana boleh ada perut. Gitu. Jadi nak rayak di anak lidah ke, di anak tekak ke, di dalam hati ke, tiga-tiga tu tak boleh kiyah di Tuhan belaka. Apa ulama ambil syair akhtar tadi tu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya dijadikan lidah berkata-kata tu untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Itu nak cerita kepada Mu'tazilah bahawasanya sangkatan kamu, penghasaran kamu tadi ni, penyakatan kamu bahawasanya kalam tu mesti berhuruf tak bersuara, tak betul. Kalam yang ada di kita makhluk ni pun ada hak tak berhuruf tak bersuara. Mana hak kita bercakap lah hati, ngongeng kecek lah hati sorang-sorang. Monolog kat sini. Kalau cerita sinetron Indonesia banyak gitu dah sini. Tu bawang merah. Kenapa bawang merah? Kenapa dong? Bawang merah begini dong. Ada hati. Dia tak kacak lagi yang mulut. Tu panggil apa tu? Orang panggil hadisun nafsi. Jadi apa nak peliknya kalau sifat kalam ada di zat Allah tak berhuruf tak bersuara? Hadisun nafsi mung pun tak berhuruf tak bersuara. Padahal sah tak dipanggil kalam. Sah. Apa yang kalam kat tu? Tu je. Hidup balas kata dah. Bapa pada yang duk sebut kata kalam kita di anak tekak, di anak lidah kita tak berhuruf tak bersuara. Anak tekak, anak lidah. Pelik ni. Allah hati bukan fuadi. Bodoh molek mu.
Benda gitu wak kira bercara besar. Nak, tu. Ni bodoh ni tuju kau fofok nak lawan pada Mekah. Tu. Ni nyakit orang lah ni ngaji nak suka buruk dengan ulama berat. Kita ngaji ni jangan suka buruk dengan ulama. Nak, kalau kita tak faham ke apa, hak moleknya kita cari, kita kaji. Banyak mana dah kita rojak. Kita apa hak ada dengan kita? Kalau ada sekali pun kita rojak habis tak lagi. Tu. Habis itu. Mutakallimun. Allah Ta'ala tu zat yang berkata-kata, yang maha berkata-kata. Bikalamin qadimin bakin qaimin bizati. Tengok. Kalau kita mengaji tidak cara tu pada Mekah nak terjemah mana? Mutakallimun zat yang maha berkata-kata, bikalamin dengan berkata-kata, qadimin bakin qaimin bizati. Dengan sifat berkata-kata yang sedia kala, yang kekal, yang ada di zat Allah Ta'ala. Hak mana hak sah, hak mana hak banyak tak tahu. Semua bunyi banyak belaka tu berkata-kata. Tak tahannya pok ya. Kata pelik apa nyakut sah. Tapi boleh penyakut sah, menyakut boleh banyak. Jalan dah tu. Hak tu dah pada berat ngong. Sini. Ada tengok fofok lawan pada bila orang tanya, "Pah, hak mana hak sifat, hak mana hak takluk sifat?" Kalau kalam erti berkata-kata, ya tak faham. Bila sebut berkata-kata, di kita tu bukan lagi sifat, di kita tu masdar. Masdari dia panggil, bukan sifat dah. Tu dia fofok dia nya bila sebut berkata-kata tu kena ke sifat tu dah balas pas kiamat. Kita dak bila sebut berkata-kata bukan lagi sifat. Maka sebab tu kita kata berkata-kata tu boleh berhuruf bersuara. Jadi pening dia. Mana berkata-kata boleh berhuruf bersuara? Mana boleh? Tak boleh apanya Allah Ta'ala boleh menjadikan huruf suara. Itulah orang panggil berkata-kata menjadi huruf suara tu. Apa tu? Perkata tu lah hak tak berhuruf tak bersuara. Dia jadi pelik lah. Jadi sebab apa? Sebab diterjemah tu jadi khilaf dah habis. Hak lain pun celara habis. Dia bila sebut kalam erti berkata-kata. Kita bila sebut kalam artinya perkata. Berkata-kata lain, perkata tu lain. Dia tak berkata, sifat tu berkata-kata dah. Jadi sebab tu berkata-kata tiada dengan berhuruf bersuara. Penilai dia. Lepas tu bila orang hari pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, kita duk baca gitu. Wa zahaba Abu Mansur Al-Maturidi fi ahadi qaulaihi. War-Razi. Siapa lagi? Siapa lagi tu? Wa Abu Ishaq Al-Isfirayini. Bahawasanya kalam Allah Ta'ala yang qadim tu tidak dapat didengar. Lepas tu hak didengarnya apa? Sautan. Didengarnya akan suara. Ya Allah Ta'ala jadi. Maka dia pun bengong jadi. Pelik ni. Ini bukan pendapat Ahlussunnah ni. Ini pendapat yang syaz. Kena buat. Buat apa tu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dua-dua. Maknanya kalam yang qadim boleh didengar. Itu jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu daripada pendapat Ahlussunnah wal Jamaah juga mana? Iaitu pendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Salah satu daripada pendapat dia, Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, iaitu tak boleh didengar sifat perkata Allah Ta'ala pada adat di dunia. Patut hak didengar oleh Nabi Musa dan Muhammad itu apa? Iaitu sautan, suara. Allah Ta'ala menjadikan suara, huruf yang baru, suara yang baru didengar di segenap pihak. Maka bila didengarkan suara tersebut, fahamlah apa yang nak ditunjuk pada zat Allah Ta'ala. Itu lah. Apa sama tak pendapat ni dengan Mu'tazilah? Ya, sama pada sekira-kira orang panggil menjadikan huruf suara yang baru. Tapi tak sama pada apa? Pada mengisbatkan sifat kalam. Mu'tazilah ingkar sifat kalam. Adapun pendapat Abu Ishaq Al-Isfirayini, Imam Fakhruddin Razi, isbat sifat kalam. Ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Itu beza situlah. Tu. Jadi benda tak ada gapo. Dia payah buat apa. Cuma payah jugalah sifat kalam ni. Sebab tu sifat kalam ni panjang sikit. Tengok dah. Mutakallimun zat Allah Ta'ala yang maha berkata-kata, bikalamin dengan sifat perkata, dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala tu sifat perkata,
qadimin yang sedia kala, baqin yang kekal, qaimin yang ada bizati di zat. Laisa biharfin. Tidak berharaf. Jangan laisa biharfin, makna tidak dengan berhuruf. Ia terjemah bo lepas daripada laisa tu, bo ada makna dengan berat nak kata ni. Bo situ bo zaidah. Sebab khabar laisa. Kita boleh terjemah tidak dengan berhuruf, tidak berharaf, gitu. Tidak dengan satu huruf, tidak berharaf, mana tidak bersatu huruf, gitu. Tidak boleh disifatkan bersatu huruf, wala sautin, dan tidak boleh disifat dengan satu suara. Tak ada suara, tak ada huruf. Ini nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kalau kalam mesti berhuruf tu suara. Sebab tu tak ada di zat Allah Ta'ala sifat kalam. Kita tak. Sifat kalam Allah Ta'ala perkata tu tidak ada huruf, tidak ada suara. Satu. Sama seperti kudrat iradah ilmu. Tak berbilai. Tu. Fala yusbiquhu, maka tidak terdahululah akan dia kalam Allah Ta'ala, perkata Allah Ta'ala tu adamun, oleh tiada. Tidak terdahulu sifat perkata Allah Ta'ala tu oleh tiada. Kenapa? Kerana sifat perkata tu bukan arak yang menopel pada jirim. Sifat yang ada di zat. Kalau arak tu bolehlah kita kata terdahulu tiada, kemudian ada, kemudian boleh jadi hilang pula. Macam kita ada Aiman ada perut mak mu dulu minta susu saya dah. Perut tu mak susu gitu. Nak sini. Mana ada gitu. Kerana sifat perkata kita tu arak yang menopel pada jisim kita. Harus tak kita terima hilang pula perkata kita? Harus. Bangun pakai bisu. Baik. Nyesal tak berjeri, habis air mata lah fawahin. Kalau bisu kat masa ada suara gini tak si muzakarah mengaji. Tak si baca kitab, tak si mengajar, tak si muzakarah. Berbangun pakai bisu baru. Nyesal ya Allah. Tolong Nabi Allah ya Allah. Nanti ni. Tolong Nabi Allah ya Allah. Tak ada suara dah ni ya Allah. Aku nyesal nak baca kitab dengan saya, nak suruh orang tu baca kitab, dia pun nak baca kitab, kata nak buat musyawarah lah itu. Tanya ada suara tak apa? Tak say. Tu tengok. Nyesal lah kat lagi. Ingat molek tu. Sebab saya doa sama, mana orang ngaji bisu tak esok. Itu tak apa? Mudah-mudahan bisu je. Malah hangat. Wala yulhiquhu, dan tidak menghubungilah akan dia, akan kalam, akan sifat perkata kalam Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala tu adamun, oleh tiada. Tu hadis inilah orang panggil, kalau kita bahas secara terperinci lagi, kalam yang hendak diisbatkan di sini ialah kalam ismi. Kalam dengan makna nama satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu mana? Ya, dia tu menjadi mabda' bagi kalam nafsani sebenarnya. Sebab ada setengah-setengah guru yang hurai kalam mabda' bagi kalam lafzi. Tu susah sikit sebab kalam lafzi ni memang kena kepada sifat kudrat Allah Ta'ala. Tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala yang mengada. Tapi oleh kerana nazam susunan Allah Ta'ala buat tu, tidak satu makhluk pun yang boleh mendatangkan seumpama tu. Maka sebab itulah kalamullah dia panggil. Kalamullah. Tu kalam dengan mana ismi. Apa? Kalam ismi itulah mabda'. Kalam. Mabda' kalam dia panggil. Itulah orang panggil pucuk sifat mabda' tu. Memang ahli sunnah jamaah memang isbatkan mabda'. Kalau tak ada mabda', tak ada sifat lah. Sifat tu mabda' lah. Gitu. Dan memanglah sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Walaupun orang panggil bentuk ke dia tu daripada masdar, tapi naknya dengan makna ismi. Isim. Kalam ismi inilah dipanggil juga kalam nafsi. Satu ketikanya. Madlu bagi kalam lafzi ialah madlu bagi kalam nafsi. Mana madlu bagi kalam nafsi? Kalam nafsani. Yang dipanggil juga nafsi, dipanggil juga nafsani. Dipanggil juga kalimatun nafsaniyah. Apa? Tidak berkeputusan, mana tak putus-putus, senantiasa siap mau berkata-kata. Yu'iddu kalaman. Itu. Tak putus-putus. Tak putus-putus, siap senantiasa dah. Hak nanti dia nak khitab pada hamba dia di syurga, di padang mahsyar, siap dah lah ni.
Bukan tak tahu gapo tu nak kata gapo. Tuhan tak tahu nak kata gapo akhirat. Gitu lah. Dah siap dah. Belum ada makhluk ni Tuhan siap dah gapo dia nak khitab pada hamba dia. Tak putus-putus. Jadi sebab tu dalam kitab apa kita ngaji tu? Asasul i'tiqad dia tu ni. Hak qadim dan selama-lama ni dua. Mana? Lam yazal mutakalliman ay lam yazal muttasifun bi sifatil kalamin nafsi. Satu. Mana senantiasa berkata-kata, mana senantiasa bersifat ia Allah Taala dengan sifat perkata. Itu dalam kitab Hasyiah Sanusi apa? Hasyiah Kubra Sanusi. Tu ada disebut lah tu. Siapa? Ada makhluk Allah. Ada orang depan tak? Siapa? Tak tahu. Siapa dia orang tu? Tu. Dah? Kemudiannya yang tak putus-putus juga ialah tu kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsi pun dia panggil, atau nafsani pun dia panggil. Jadi kalau kira-kiranya memanglah nafsi dengan nafsani kadang-kadang orang tukar. Karena kadang-kadangnya kalam ismi dikatakan nafsi, kalam nafsani dikatakan kalam nafsi. Tu. Hak makna nafsi sengotinya ismi itulah orang panggil mabda' bagi sifat kalam. Itu. Pucuk satu sifat. Itu. Tak ada. Pelik tu. Muta'allikum berhubung kaitlah ia sifat berkata sifat kalam Allah Taala ni. Bil wajibi dengan perkara yang wajib. Mana sifat kalam ni menunjuki akan benda yang wajib. Kerana takluk sifat kalam ni dilalah, meroyak, meriwayat, memberitahu, menunjuki. Itu. Muta'alliqun bil wajibi berhubung kait mana bertakluk menunjukilah bil wajibi dengan perkara yang wajib. Mana contoh? Contohnya seperti kalau lafzi katakan qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Dah. Sesungguhnya aku bermula aku ialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka ibadatlah, sembahlah, abdilah diri pada aku. Itu nak cerita kata benda wajib. Wal mustahili lah dia. Wabil mustahili itu. Allah berkata bil wajibi. Ka qaulihi ta'ala. Tu bertakluk, menunjuki juga sifat kalam Allah Taala ni dengan benda yang mustahil. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Taala, innallaha salisu salasah. Ayat ni laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya benar-benar kafirlah orang yang berkata, yakni serta mengiktikad dalam hati mereka, innallaha, akan bahawasanya Allah Taala tu salisu salasah, salah satu tiga daripada tiga ekor Tuhan. Tu mustahil lah. Tiga ekor Tuhan tu mustahil. Bunyi gitu. Takut tu. Wabil jaizi, dan menunjuki juga benda yang jaiz, benda yang haruh. Tu. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan akan apa yang kalian semua kerjakan, perbuatkan. Baik, kalau gitu was-sahihu ay wal qaulus sahih, dan bermula pendapat yang sahih. Anna madlulal alfazi, bahawasanya madlul segala lafaz-lafaz. Madlul ni mana benda hak ditunjuki segala lafaz-lafaz. Kita duk baca lagi lafaz-lafaz. Lafaz mana? Allati naqra'uha, yang membacalah kita akan dia akan lafaz-lafaz tadi. Kita duk baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa la taqrabuz zina, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Contoh. Kita duk baca segala lafaz-lafaz tu, ada madlul tu menunjuki kita buat wala taqrabuz zina, maknanya kita tak boleh hafiz zina, haram tegak. Tuhan tegak kita berzina. Tu orang panggil madlul bagi lafaz tu. Benda hak ditunjuki lafaz. Muta'allaqatul kalamin nafsiyil qadimi. Berkantung, berkaitan-kaitanlah atau bertakluk-takluklah bagi kalam nafsi yang qadim. Mana apa? Madlu bagi kalam lafzi ialah madlu bagi kalam nafsi.
Madlu bagi kalam lafzi ialah madlu bagi kalam nafsi. Mana? Dal dia mana? Ni. Pening habis dah tu ni. Mana boleh kalam nafsi tu dia dah dia madlu? Boleh ke tu? Tak boleh. Kalam nafsani tu lah. Tu. Kalam nafsani tu lah. Kalam nafsani tu lah. Nah tu ni. Baik. Kama seperti mana barang qalahu yang telah diberkatalah ahu akan dia ma barang Ibnu Qasim oleh Ibnu Qasim. Wattafaqa dan telah muafakatlah ala zalika di atas demikian itu ala ma qalahu Ibnu Qasim tadi tu. Ala zalika ala ma qalahu Ibnu Qasim. Di atas demikian itu di atas barang yang telah diberkatakan dia oleh Ibnu Qasim. Siapa hak muafakat ni? Jami'ul mutaakhirina, oleh sekalian ulama mutaakhirin. Itu. Wa in su'ilta, dan jika menanyalah oleh engkau anil Qur'ani tentang Quran. Wa in su'ilta tu maka jika engkau ditanya. Wa in su'ilta, dan jika engkau ditanya anil Qur'ani tentang Quran itu, hal huwa qadimun au hadisun, apakah atau adakah ia Quran tu qadim sedia kala ataupun baharu hadis? Kalau gitu jawab dulu ke mana? Jangan gaduh jawab Fayam bagi laka, maka sayugiyalah, yang ni sepatutnya lah bagi engkau antas tafti. Macam mana tu? Macam mana tu? Tafsir. Siapa lelaki tu? Tidur tu. Wafu tidur. Tidur apa? Antas tafsirah. Gitulah. Betul. Fayam bagilaka, maka sayugiyalah bagi engkau, sepatutnya lah bagi engkau antas tafsirah, bahawa engkau menuntuti huraian. Minta tafsir akan penyoal tadi. Antas tafsirah sa'ilah. Gitu. Antas tafsirah sa'ilah, bahawa engkau tuntut hurai tafsir akan penyoal. Jangan tunggu jawab jangan. Kalau dia tanya mu, Lutfi, Quran ni koding ke hadis? Hadis. Jangan. Koding. Jangan tunggu jawab gitu. Kata Quran ni koding ke hadis, dia tanya Lutfi dia. Hadis. Lama orang hak nanya tu ingat kau sifat Quran, kalam Allah Taala tu hadis. Berat lama Lutfi. Tu bahaya. Ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alal nah. Berani ngapi fatwa tu, berani ngapi dengan aku, jangan main. Ataupun Quran ni koding ke hadis Lutfi? Koding. Hidup soal Quran ni. Kau hidup baca ni, tabati ada kuliah ayyuhal kafirun ada huruf suara. Amin dia tengok, kalau gitu koding huruf suara ni. Mana berbila benda koding huruf suara koding, punah juga pi. Sebab tu pi kata mana? Fayam bagilaka, maka sayugiyalah bagi engkau Lutfi antas tafsiral sa'ila, oleh bahawa engkau menuntuti huraian akan orang yang menyoal. Meminta tafsir lah akan orang menyoal tu. Lagu mana? Fa in qala laka muradi alqaimu bidzatihi ta'ala ad-dalu alaihi ma bainana faqul ailahu lah huwa qadimun bikidamiz zati. Bikidamiz zati ni qaul marjuh ni. Fa in qala wallahu alam, kita situ dulu dah. Fa in qala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.